cerita hak Nabi Musa belum lahir tu dia dah bunuh orang lelaki dah. Itu dari surah Taha. Lepas tu daripada apabila Nabi Musa tu lahir tu dia tahu Dia bunuh orang budak-budak lelaki. Jadi Nabi Musa tu Jadi Nabi Musa tu diselamatkan dari surah Taha. selamat laguan. Dia buat dia beri ilham kepada mak dia suruh capok Nabi Musa ni dari sungai. Sungai ni sungai. Kena baca surah Taha pula. Nak baca dengan kita tu lah. Di mana situ pun ada belik sikit tu. Jadi saya dari segi tafsirnya dia duduk dalam pokok kecil rinch, apa dia ada rinch. Jadi situ ada buaya. Jadi dia letak Nabi Musa ni dalam pokok tu. Di perut situ. Jadi Nabi mak dia diperintah supaya menyusu Nabi Musa ni dia sekali kena pergi susu, tidak melarut budak ni. Jadi dia tarik tali menyusu sebentar. Lepas tu agak-agak 3 jam bagi pula. Dan 4 jam dia pergi dulu. Jadi lepas letak dalam kecup tu. Oleh air sungai tu. Dalam gaga. Jadi dia tarik gimari tu 7 kali. 7 kali terlepas kat pom. Dia katanya Tuhan adalah surah Taha. Hati mak dia tu hilang. Hanya sungai ni. Lepas tu dia lepas di sungai tu kan. Dia letak dalam pokok tu. Situ ada buaya tu. Maka lagu mana ni? Awak cuba bayar kan? Aku rasa mak tu. Dia suka capok sungai tu kan. Capok sungai. Jadi dia saya mari tu 7 tahun. Balik perut laut. Kita dengar cerita yang wuduk ni bila orang cari nak bunuh wuduk tu kan. Jadi Nabi Musa ni dia bunuh dah wuyuk. Ada. Kita ambil daripada Quran tu ni. Ada kita tak. Jadi masa berlanjut tu, maka dia singgah, raga tu singgah di tempat bini Fir'aun ni. Singgah situ. Lepas tu ambil ke Asia, bini Fir'aun. Asia ni sepupu Nabi Musa. Pula orang Yahudi. Di mana dia tak lagi dekat. Fir'aun dia akan doa, Fir'aun tak lagi dekat ke atas. Tak boleh hanap dia mengikut cerita lah. Israeliat kita tu sahih dah, tak boleh nak kata kan. Jadi sekata lah cerita lah. Baik, hak ni berkenaan dengan hak ni cerita selepas dia jumpa laut. Ni cerita tauhid ni ada lepas pada ni berat saja ni. Nak orang dia sudah pada rumah berat ni. Dia sepatutnya 3 ni. Dah tahu bahwa adna Musa 30 lailatan, dan kami telah janji kepada Nabi Musa untuk dia buat ibadat selama 30 malam. 30 hari ni tak apa ni. Tak apa dari ni buah Nabi Musa ni syariat dia ni. Lepas tu tidak syariat dia ni kepada kaum dia dah. Ni kepada Nabi Musa. Naik atas bukit Tursina. Jadi bila sampai di bawah, Tuhan kereta suruh naik tempat dia jumpa mula-mula dia tengok api tu kan. Selama 30 malam. Lepas 30 malam pula, wa atmamnaha, dan kami sempurnakan, cukup tambah bi ashrin, 10 malam lagi. Mengikut riwayat dalam Ibn Kathirnya ialah bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Lepas tu ditambah 10 hari lagi, 10 hari Zulhijjah. Lepas tu baru terima Taurat. Jadi Nabi Musa, kena ingat kan, Nabi Musa ni masa dia duduk tabligh ke Firaun dengan orang Kipti, dengan orang Yahudi di Mesir tu, kitab Taurat belum turun lagi. Ramai ustaz dekat mengajar ni, dia kata dia ada baca kitab Taurat dah. Kitab Taurat terima lagi. Terima lepas tu laut kan. Lepas tu dia naik bukit Tursina pula. Ni nak terima apa kitab Taurat.
fatammami qatu, dan maka disempurnakanlah pada waktu yang ditetapkan Rabbihi, waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, arba'ina lailatan, 40 malam semua sekali, 40 hari 40 malam. Ya, apa ni kebel lagi mana ni, jadi mula-mula suruh 3 bulan, lepas tahun bulan tu kita tahu. Jadi Tuhan nak suruh nak tambah, Tuhan nak tambah, kereta pula. Buat apa itu tu 40 hari? Wah, nak nak rakyat tu. Kita kena pakai hak ada ni. Masa perintah Tuhan tadi nak bayar ni masalah. Mula-mula 30 hari ya. Kereta 30 hari ya. Lepas tu Tuhan suruh tambah. Tak ada kaitan dengan kita ni, ada kaitan dengan kehidupan kita ni. Oh, dia tadi nak kait kosir dia pasal dia jadi tak tahu pula. Tak tahu dia pula. Dia caci pula. Jadi kita ni ambil ayat Quran ni apa yang ada. Apa yang ada tidak ada saya jumpa daripada hadis mana-mana, tambah pasal apa 30 hari lagi. Ada kelebihan dia tu. Jadi mengikut Ibnu Katsir yang kata 30 hari itu boleh Zulkaidah. Lepas tu 10 hari itu boleh Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah dah raya dah. Raya dah. Arba'ina lailatan, 40 hari. Wa qala Musa, dan Allah berkata kepada Nabi Musa, sebelum pada dia naik. Ni orang panggil flashback ni, cerita flashback balik semalam. Sebelum dia naik tu, wa qala Musa, berkata Nabi Musa li akhihi, kepada abang dia Harun. Nabi Harun tinggal dengan dia ni 4 tahun. Tua apa dia ni 4 tahun. Nabi Harun. Nabi Harun ni dia angkat jadi rasul, dia angkat jadi nabi ni kerana doa Nabi Musa. Tidak ada satu orang yang boleh anugerah hadiah kepada siapa-siapa dia menyebabkan jadi rasul ni kalian melainkan Nabi Musa. Minta Tuhan latih abang dia ni jadi nabi. Nabi Harun ni dia beza dua adik ni. Nabi Musa ni dia gede, besar. Nabi Harun ni dia berani. Orang lembut sikit. Beza dengan Musa ni, Nabi Musa ni tak ada pergi dapat baju ni. Ni biasa gaya. Ukhluf ni, kamu gantilah tempatku fi qaumi, pada kaum aku ni sebagai tua. Ganti. Rasul pergi tinggal Nabi. Rasul pergi naik bukit tinggal Nabi. Dari surah lain dia kata Nabi Musa pergi naik tu dia sepatut naik sekali dengan orang Kipti, dengan Yahudi semua sekali. Jadi Tuhan tanya dari surah Taha, kenapa naik dulu ni? Mana tinggal kamu bawa mana? Dia kata, mari ni dapat reda Tuhan, mari dulu boleh dulu. Tu mereka bawa kata lagi naik, kita suruh dia naik. Kisah Nabi Musa tak naik ni, ikut riwayat tak naik ni. Tak naik ni, Tuhan uji kaum dia kan. Uji Nabi Harun, dia uji kaum Yahudi itu lagi. Wasleh, dan kamu memperbaikilah mana-mana mereka tu, mana sesat-sesat terbaiki. Pasal kebanyakan orang Yahudi ni masa ni masih lagi kufur pada Allah. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan kamu ikuti jalan orang yang buat kerosakan, jalan orang yang buat syirik ke Tuhan. Kerosakan sini syirik pada Tuhan. Walamma ja'a Musa, maka tatkala datang pada Nabi Musa tu limiqatina, iaitu pada waktu yang dia telah ditetapkan berjumpa dengan kami. Tuhan katanya ni, wa kallamahu, dan berkata-katalah pada dia tu Rabbuhu, Tuhan dia. Jadi Nabi Musa ni satu orang yang memang boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Tidak ada hadis yang saya jumpa Nabi Musa ni wahyu terima melalui Jibril. Tak jumpa lah, saya tak jumpa hadis yang mengatakan Jibril mari wahyu ke dia. Dia terima tu. Terima tu. Nabi Musa ni pelik lah dia. Tuannya gagah, makanya dia telah diambil api, dia baru api masa kecil tu. Letak dia jadi kecil gagah. Maka siapa-siapa kecil gagah kena pakai doa Nabi Musa, iaitu Rabbi shrah li sadri.
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masa nak ngajar, masa nak kecek, masa nak tabligh atau pokok bagi orang-orang yang kecek hello. Macam doa ni. Qala Rabbi, bila Tuhan ni berkecek dengan dia ni kan. Jadi timbullah satu keinginan bagi Nabi Musa, suatu keinginan untuk tengok Tuhan. Berkecek dengan Tuhan ni tak kelih, sorga yang dengar. Nah, maka qala Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, hari ini perlihatlah padaku untuk ilaika, supaya aku boleh tengok kamu sekali ya. Sekali ya nak tengok Tuhan. Ya kau ni dah kecek ni tak lagi dah nak tengok Tuhan. Oh tengok tak. Dia main SMS saja tak ganti ni. Nah. Jadi nak jumpa nak tengok Tuhan sendiri. Sini ni saya tafsir banyak dah. Pasal takut jadi sesat. Kita ambil lafaz ya dah. Sini ni pokok tasawuf kat ni buat kacembe ni sini ayat ni. Ayat ni kacau kat ni. Qala Allah Ta'ala kata lan tarani, lan tu tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin. Dulu lan ni tak akan datang. Tidak mungkin sama sekali kamu boleh tengok aku. Tarani, kamu boleh tengok aku. Walakin tapi dah nak tengok juga. Boleh nak tengok juga. Nak tengok juga. Unzur ilal jibal, perhatilah kamu pada bukit ni. Kalau bukit ni pecah, tak tengok aku. Gitu. Pasal Nabi Musa nak tengok Tuhan. Bila dia nak tengok Tuhan, dia nya duduk atas bukit. Bermakna bukit kena tengok juga Tuhan. Bukit ni makhluk juga. Jadi bukit tu kena tengok Tuhan. Pasal bila Nabi Musa boleh tengok, bila belum Musa boleh tengok, bermakna segala benda kawasan Nabi Musa boleh tengok langkah lah. Kan? Bukan mimpi dah ni, tengok jelas gini ni. Jadi kalau bukit tu boleh kekal, maka tak apa, boleh tengok. Kalau bukit tu pecah, tak boleh tengok. Fa in istaqarra, maka tatkala dan maka jika dia tetap utuh, maka di tempatnya, fasaufa tarani, maka kamu bolehlah tengok aku. Kalau bukit itu tak pecah, tu tempat tulah, ya. Takut kesong bukit ni kalau aku mana kau. Tak tengok. Tu je tanda. Nah, falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala tajalla, menampakkan kepada Nabi Musa, kepada tajalla, nak nampak, nak perlihat, bukan lihat lagi, nak perlihat, nak zahir kan, dia panggil mazhar. Macam kita kan, kereta mari itu nampak lampu, bukan nampak lampu sebenarnya kali kita cepat kona, kita nampak ceruk, ya. Lampu tu nampak lagi, lampu tu duduk di kereta. Jadi nampak dia panggil mazhar dia. Nampak mazhar tu, tengok saja, nampak saja mazhar tu, pecah. Okay. Kalau kita kan, kita bawa kereta malam kan, nak motor tengok lang nampak ceruk, tak ada kereta malam, gitu ya tak. Jadi lil jabali, kepada bukit, ja'alahu dakka, maka jadilah bukit tu pecah. Wa kharra Musa, dan tersungkur Musa sa'iqa, pesat. Ada ulama ada sahabat Nabi, orang tabi'in kata sa'iqa sini mati. Tapi kebanyakannya kata pesat. Sa'iqa. Pasal ada ayat lain kata sa'iqa tu mati. Ada lepas surah Zumar. Falamma afaqa, maka tatkala Nabi Musa tu sedar, tak tahu berapa lagi ni, setelah ni sedar. Qala Nabi Musa, subhanaka, maha suci kamu Tuhan, tubtu ilaika, aku taubat dengan kamu. Taubat dah, tak minta.
Pasal wa ana awwalul mu'minin, sesungguhnya akulah orang yang pertama sekali beriman bahwasanya kamu tidak akan boleh dilihat di dunia. Kalau ayo kata-kata aja lah kau. Jadi dia adalah orang pertama kata, dia adalah orang yang pertama-tama beriman kerana dia tak boleh tengok juga. Maridah tu masalah maridah. Jadi sinilah pokok tasawufnya buat mari. Sinilah Pak Leceh. Sini Pak Leceh. Jadi dalam surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat ke-15. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Orang beriman. Orang beriman di pada masa esok. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka itu mereka lihat. Mana orang beriman ni boleh tengok Tuhan ini. Jadi boleh balik dah kalau lepas dah kebayang dah. Iaitu kita ni minta dengan Tuhan, minta selamat daripada api neraka, minta masuk syurga. Tetapi ramai di antara kita ni tidak minta nak jumpa dengan Tuhan. Sedangkan ayat Quran banyak, wa ilaihi tarja'un wa ilaihil masir. Pada aku lah kamu semua kembali, pada aku kamu semua diimpun. Kata senantiasa kata. Dan surah Al-Mutaffifin ni beritahu direct bahawasanya boleh tengok, boleh jumpa. Boleh jumpa. Surah An'am pula, la tadrikuhu. Kita belajar ada surah An'am ayat 103. La tadrikul absar. Tidaklah Allah Ta'ala itu boleh dicapai oleh penglihatan mata. Wa huwa yudrikuhu. Dan dia Allah Ta'ala itu boleh mencapai absar, segala penglihatan apa. Orang nak tengok dia tidak boleh, tapi dia boleh tengok semua. Wa huwal latiful khabir. Dan dialah Tuhan yang maha lemah lembut, maha sopan santun dia tu, lagi maha mengetahui. Baik. Ayat seterusnya. Qala Musa, berkata dan Allah berkata, Allah Ta'ala kata dia, Inni sesungguhnya aku ni istafaituka, memilih kamu ala nas, daripada penduduk manusia ramai-ramai itu sebagai rasul. Tujuan lantik sebagai nabi dan rasul ni birisalati, supaya kamu menceritakan pada manusia itu risalah, iaitu perutusan, iaitu perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa bil kalami, dan dengan firmanku. Perintah firman dia, iaitu kitab Taurat. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah kitab Taurat ni, apa yang telah aku beri pada kamu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Mana? Dan jangan, maksud bersyukur sini, jangan kamu minta lagi perkara yang bukan kemampuan kamu. Kalau minta, jadi kamu yang bersyukur. Yang mana aku beri saja aku pakai. Yang mana aku tak beri itu jangan minta. Wa katabna lahu, dan telah ditetapkan, kami telah tuliskan lahu pada kitab Taurat itu fil arwah, dalam loh, dalam lembaran. Iaitu kitab Taurat ni tidak seperti Quran, turun tu siap tulis. Bahasa tu ya? Bahasa Yahudi. Siap tulis. Jadi mari siap tulis tu, berkeping-ping. Loh. Nipik tahu mana tak tahu. Tak kayu atau batu, tapi banyak kayaknya kata tak batu lah. Sekeping. Jadi Nabi Musa akak dia orang agak kan. Akak. Wa min kulli syai'in, dia menceritakan kepada setiap sesuatu. Sesuatu untuk hidup ni di dunia molek dan di akhirat lebih baik lagi. Mau'izatun, dan sebagai satu nasihat untuk hidup sempurna dalam bumi.
wa tafsila, dan dalam tu diperjelaskan likulli syai'in, kepada setiap sesuatu. Setiap sesuatu nak faham ni maknanya mesti ada dalam kitab Taurat tu. Untuk manusia tu cukup nak jumpa dengan Tuhan dia, hidup sempurna di dunia, lebih sempurna di akhirat, pandai dengan kitab Taurat. Bermakna kitab Quran pun support. Bermakna kitab Quran ni support. Jadi siapa-siapa yang tak belajar ni tak tahu. Tak tahu wahyu dia. Fakhudha, maka pegailah kamu biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Pegai tak jadi deh. Pegai sini maksudnya belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh. Pegai dia tak masuk cah dah. Pegai tak masuk cah. Beli sipel jadi. Pegai sungguh-sungguh. Biquwwah, iaitu dengan belajar. Wa'mur qaumaka, dan kamu suruhlah kaum kamu untuk belajar isi kandung kitab Taurat. Dalam hal kita ni isi kandung. Jadi kiahnya ialah isi kandung Quran. Ini ayat untuk Taurat, ayat ke untuk Quran apa ada dah. Nah. Ya'khudhu bi ahsaniha, dan berpegailah dengan kebaikan. Dan mereka berpegang dengan sebaik-baik. Maksud pegang dengan sebaik-baiknya gini. Jadi buatnya hanya yang wajib ya. Lepas tu yang sunnah. Yang harus kalau buat tak boleh pahala. Kalau tak buat tidak dosa. Buat tak boleh pahala, tak buat tak dosa. Makruhnya tinggal boleh pahala, buat tak dosa. Haramnya tinggal boleh pahala, buat dosa. Jadi ambil yang terbaik, iaitu empat gunanya ialah yang wajib dengan yang sunnah. Nah, macam kita ialah guna yang wajib dan sunnah. Dan wajib dan sunnah ni hak payah sekali dalam hukum. Wajib, sunnah, makruh, halal, haram. Semula wajib, sunnah, harus, makruh, haram. Hak payah sekali nak keluar hukumnya ialah harus. Pasal hak haram jelas. Hak haram jelas, hak wajib jelas. Hak sunnah jelas, hak haram, hak makruh jelas. Hak harus hak payah sekali. Nak keluar hukum harus payah sekali. Baik. Wa urikum, dan aku akan perlihatkan pada kamu darul fasiqin, negeri orang fasik. Iaitu bila jumrah sungai, bila Nabi Musa turun daripada Bukit Tursina ni, maka Nabi Musa akan bawa kaum dia akan tengok semua orang-orang ya, negeri-negeri orang fasik, orang-orang yang buat syirik pada Allah. Iaitu di Baitul Maqdis dan sebagainya lah. Ya, tengok tu di negeri. Nak bawa turun ni. Jadi waktu turun kita ni untuk kemudian bawa benda ni selepas sambil belajar supaya pergi ke tempat dia tuju. Kena tujunya ke Baitul Maqdis. Tujuan. Tapi kaum Yahudi ni ada masalah. Jadi bila saya turun daripada masa Nabi Musa terima kitab Taurat tu, Tuhan kata telah menyesatkan kamu oleh Samiri. Jadi oleh kerana Nabi Musa naik dulu tinggal kan. Jadi orang tak ikut asisten, orang tak ikut boh. Asisten boh jaga tadi. Tak dengar. Jadi dalam surah Yunus ayat 90-97. Tapi kita ambil ni lah ni. Nak tahu detail dia dalam surah Yunus ayat 99. Sa'asrifu an ayati alladhina istakbaru. Dan aku akan palingkan, dia kata. Ni ialah bagi siapa-siapa yang engkar. Bila engkar, ayat Quran dibaca, hadis Nabi dibaca,
mereka seolah-olah tidak dengar. Ni ayat dia. Sa'asrifu an ayati alladhina istakbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan daripada ayat-ayat aku, daripada memahami ayat-ayat aku, yaitu ayat-ayat Quran atau ayat-ayat Taurat atau Injil. Alladzina yatakabbaru, orang-orang yang menyombong diri fil ardi atau muka bumi. Sombong ni sini ialah sombong untuk terima ajakan mengesakan Allah Taala. Sombong itu. Marilah kita baca doa atau surah berkah lagi. Saya ajak berhenti. Sombong. Marilah kita guna ikut Quran lah, ikut yang tu adil lah. Dia kata okey tu awak tahu kira dengan okey tu guna masuk neraka. Itu sombong lah kau. Nah. Pasal tu ajak kita tak nak. Jadi akibat daripada engkar tu, engkar tidak nak pada Quran tu, yastakbaru ni, yatakabbaru ni ialah orang yang sombong. Sombong sini, sombong nak belajar. Belajar isi kandung Quran, isi kandung hadis. Fil ardi atau muka bumi, masa dia hidup di muka bumi. Bi ghairil haqq, tanpa dalil bukti yang jelas. Macam kita ni lah, kita belajar daripada darjah 1 sampai masuk universiti baru tahu. Lepas tu kerja lagi, apa lagi. Tetapi wahyu Allah Ta'ala ni yang mudah ni, kita tak belajar lagi. Cuai kita. Kan? Wa iyarau kulla ayat. Dan jika mereka tu melihat setiap ayat dibaca, la yu'minu biha, tidaklah mereka akan beriman dengan ayat yang dibaca. Bila Tuhan kunci, tutup sini, bila tutup, dipalingkan Tuhan daripada pihak. Ni kat mana ni mari dah mari nak tengok-tengok, mari nak dengar-dengar. Balik tak mari. Lebih-lebih boleh 2-3 kali. Wa iyarau sabila rusdi, dan apabila mereka melihat jalan jalan petunjuk yang lurus ni, la yattakhidhu, dia tidak ambil sabila, jalan itu. Mereka tidak ambil jalan itu, tak nak ikut. Wa iyarau sabila al-ghayy, dan apabila mereka lihat jalan yang sesat, yattakhidhuhu sabila, mereka ikut jalan, mereka ambil jalan yang sesat. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, yang demikian itu kerana mereka dulu mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka dulu terhadap ayat-ayatku, terhadap ayat-ayatku ghafilin, lalai leka daripada belajar. Tengok ni, apabila tu grebe-grebe ni mati. Grebe-grebe ni mati. Ahli-ahli bid'ah ni mati. Bila mati belakang tak ada dah tu. Import pemain import daripada Adramang. Mula start joget dalam TV. Dan kita ni kan orang tak pernah tengok tu joget juga tadi. Heran sungguh. Padahal tak payah tengok lah kau tu. Mari orang Arab, mari janggut, mari sebab apa tu kan. Dia kata dia keturunan Nabi, keturunan senabi dan senama. Dia panggil pokok Habib. Maka dia berkata ya Hanan. Ya Hanan tu Hanan tu keluar daripada Nabi Muhammad. Ya Hanan tu panggil Nabi Muhammad. Panggil Nabi Muhammad. Panggil Nabi yang sudah mati itu syirik, betul ya? Tapi dia aja dengan tele TV bersiap. Allah hebat sungguh. Hak tu ahli bid'ah dia tidak buat setara tu ni. Mati buat dia tu. Pemain import mari daripada Hadramam. Lebih lagi daripada hak tu kan ni aja. Ni lepas tu ada sebuah masjid di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ni masjid apa? Panggil apa dipanggil? Pokok Brelwi. Iaitu ajaran sesat di India Pakistan dipanggil Brelwi. Nak share dia mudah ya, kalau awak pergi ke India Pakistan, ubah masjid itu warna hijau.